Selanjutnya saya ingin menjemput Yang Berhormat Menteri Pelancongan Seni dan Budaya untuk menjawab perbahasan 20 minit. Silakan YB Menteri. Terima kasih Tuan Ketua. Minta izin tak pakai mask ya Tuan Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Apa ditatang padi jerami, elok disimpan di rumah lama. Bajet dibentang semarak ekonomi, kelangsungan kehidupan prihatin bersama. Tuan Dipertua, pertama sekali saya mewakili Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTEK ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah menyentuh perkara-perkara di bawah tanggungjawab MOTEK ketika ahli-ahli yang berhormat mengambil bahagian dalam sesi perbahasan Belanjawan 2021 peringkat dasar di Dewan Yang Mulia ini dari hari Isnin 9 November hingga hari Khamis 19 November yang lalu. Segala keprihatinan, cadangan serta pandangan yang telah dibangkitkan amat kami di MOTEK hargai dan akan diambil kira untuk perancangan kementerian ini di masa hadapan. InsyaAllah pada hari ini saya akan memberi maklum balas terhadap pertanyaan-pertanyaan dan saranan yang telah dikemukakan semua ahli yang berhormat yang berkenaan. Pertama sekali itu pelan pemulihan industri pelancongan. Tuan Yang Dipertua, penularan wabak COVID-19 telah membawa kesan negatif yang sangat besar bukan sahaja kepada industri pelancongan tempatan, malah turut menjejaskan industri ini di seluruh dunia. Bagi Malaysia, kempen Tahun Melawat Malaysia 2020 yang telah dirancang terpaksa dibatalkan berikutan pengisytiharan dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP pada 18 Mac 2020 yang lalu. Susulan penularan pandemik ini, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya menganggarkan industri pelancongan tempatan mengalami kerugian melebihi 100 bilion ringgit bagi tahun 2020 akibat kehilangan perbelanjaan pelancong terutamanya yang berkaitan dengan penginapan, pengangkutan, membeli belah, makanan dan minuman. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan ataupun PKPD di beberapa lokasi berikutan gelombang ketiga penularan COVID-19 yang melanda negara pada ketika ini juga boleh memberi kesan yang lebih buruk. Bagi membantu meringankan impak terhadap penggiat industri dan seterusnya memulihkan industri pelancongan tempatan, kerajaan telah mengumumkan beberapa pakej rangsangan ekonomi iaitu PRE, iaitu prihatin dan prihatin PKS tambahan dan penjana. Banyak yang dibantu oleh kerajaan, satu persatu kalau saya nak sebut terlalu panjang yang Tuan Dipertua. Tuan Yang Dipertua, inisiatif-inisiatif yang disebutkan di atas adalah beberapa contoh bantuan umum yang dilaksanakan bersama secara rentas kementerian. Manakala di pihak kementerian sendiri, iaitu MOTEK, telah dan akan terus melaksanakan inisiatif-inisiatif khusus seperti berikut. Pertama iaitu menawarkan kursus Domestic Tourism Vibes secara dalam talian dengan kerjasama Persatuan Institut Latihan Pelancongan Malaysia ataupun ATIM dan Malaysian Tourist Guide Council MTGC. Kedua, pengecualian bayaran fee lesen bagi pengusaha-pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong. Ketiga, pemberian diskaun dan pelanjutan pembayaran kompaun kepada semua pengusaha pelancongan dan pemandu pelancong berlesen. Dan keempat, membangun dan menyediakan platform online seperti laman www.malaysia.travel bagi membolehkan penggiat industri pelancongan memapar, mempromosi dan menawarkan pakej dan produk pelancongan mereka secara percuma. Dalam usaha untuk membantu industri pelancongan negara kembali bangkit, MOTEK telah merangka pelan pemulihan pelancongan. Antara strategi utama MOTEK dalam pelan pemulihan pelancongan ini ialah fokus kita untuk menyemarakkan pelancongan domestik. Saya ingin menghuraikan strategi ini untuk memaklumkannya kepada Dewan Yang Mulia ini dan juga sebagai memberi maklum balas kepada Yang Berhormat Bacok
yang mencadangkan agar perhatian dialihkan kepada pelancongan domestik. Tuan Yang di-Pertua, seperti semua sedia maklum, dengan penutupan sempadan negara, pada masa ini kita kehilangan peluang menjana pendapatan daripada kehadiran pelancong asing yang secara puratanya berjumlah sekitar 25 juta orang setahun. Benar, jurang ini agak besar untuk diisi. Namun, kita optimis bahawa fokus kepada pelancongan domestik ini adalah penting kerana ia boleh menjadi pemangkin dan asas untuk industri kembali bangkit. Tambahan pula, kita tiada kepastian bila sempadan negara kita boleh dibuka sepenuhnya dan pada masa yang sama turut membabitkan pembukaan sempadan antarabangsa negara-negara luar. Oleh sebab itulah, sebaik sahaja pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP dan pembukaan semula aktiviti ekonomi bermula 10 Jun 2020 yang lalu, kami di MOTEK terus mengambil beberapa langkah untuk merancakkan semula pelancongan domestik dan pada masa yang sama membudayakan pematuhan kepada prosedur operasi standard atau SOP yang telah ditetapkan. Antara program yang telah dan akan dilaksanakan adalah siri jelajah semarakan pelancongan domestik untuk menggalakkan pelancongan dalam negara. Siri jelajah yang telah dilancarkan pada 13 Jun 2020 ini melibatkan pendedahan kepada produk-produk pelancongan baru serta produk seni, budaya dan warisan negara. Sesi ini juga digunakan untuk memberi pendedahan dan memastikan penggiat-penggiat industri mematuhi SOP pengoperasian yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara ataupun MKN. Pematuhan dan amalan norma baharu ini amat penting kerana ia boleh menjadi salah satu faktor utama dalam membina keyakinan masyarakat bahawa Malaysia adalah destinasi yang selamat untuk dikunjungi. Pembukaan aktiviti ekonomi ini telah memberi ruang untuk industri pelancongan kembali bernafas setelah terhenti sepenuhnya semasa pelaksanaan PKP. Ini terbukti apabila banyak indikator seperti kadar penghunian di premis pelancongan, pergerakan kenderaan merentas sempadan negeri dan sebagainya menunjukkan bahawa aktiviti pelancongan tempatan mula kembali bangkit. Namun, gelombang ketiga penularan wabak COVID-19 telah memaksa PKPB dilaksanakan semula. Dan sekali lagi, sektor pelancongan terpaksa kembali mengharungi saat yang sukar. Di awal pelaksanaan PKPB, aktiviti pelancongan adalah dilarang dan rentas sempadan negeri tidak dibenarkan. Selepas keadaan mula sedikit pulih, kami di MOTEK telah membentangkan cadangan untuk memperkenalkan gelembung perjalanan domestik zon hijau bagi menghidupkan semula sektor pelancongan tempatan. Syukur Alhamdulillah, kerajaan pada 20 November 2020 yang lalu telah bersetuju untuk meluluskan cadangan MOTEK ini. Saya yakin langkah ini turut disokong oleh semua, terutama sekali Yang Berhormat Port Dickson, Yang Berhormat Langkawi dan Yang Berhormat Kubang Pasu yang telah menyentuh perkara ini semasa perbahasan mereka. Tuan Yang di-Pertua, selaras dengan keputusan kerajaan untuk memperkenalkan gelembung perjalanan domestik zon hijau ini, MOTEK telah menyediakan beberapa inisiatif untuk kembali merancakkan pelancongan dalam negara. Pada hari Isnin 23 November yang lalu, saya telah mengumumkan insentif dan promosi pelancongan domestik dalam bentuk voucher rebat, e-voucher cashback dalam bentuk e-wallet dan diskaun untuk tempahan pakej pelancongan, penginapan dan penerbangan. Antara insentif dan promosi yang ditawarkan adalah: pertama, rebat voucher sehingga RM100 bagi pembelian pakej penginapan minima 3 hari 2 malam. Kedua, tawaran cashback sebanyak RM20
dalam bentuk touch and go bagi setiap transaksi minimum RM50 di hotel budget, iaitu 3 bintang ke bawah, yang terpilih melalui kempen Jom Nginap dan Malaysia Welcomes You. Dan ketiga, tawaran diskaun antara RM50 hingga RM100 bagi tiket penerbangan sehala dan juga pergi balik, return ticket and reason. Saya turut mengalukan kerjasama dan penglibatan oleh penggiat industri sektor pelancongan tempatan seperti Malaysian Association of Hotels, MA, Malaysia Budget Hotel Association, MYBA, serta syarikat penerbangan tempatan seperti Malaysia Airlines, AirAsia, Firefly dan Malindo Air dalam program ini. Selain itu, untuk merancakkan industri kraft tanah air, diskaun pembelian produk kraft di outlet Karyaneka turut diperkenalkan bagi menggalakkan pembelian kraft hasil usahawan-usahawan kraft tempatan. Bagi tujuan ini, RM500,000 telah diperuntukkan untuk diskaun RM30 bagi setiap pembelian minimum gandaan RM100. Saya percaya inisiatif baru ini mendapat reaksi positif daripada Yang Berhormat Pekan yang mengemukakan cadangan pemberian voucher seperti ini ketika beliau berbahas tempoh hari. Yang Berhormat Menteri, boleh saya bertanya? Boleh tunggu sampai saya habis tak? Supaya saya menepati masa. Okey. InsyaAllah ya, terima kasih. Ditambah lagi dengan pakej istimewa sempena kempen cuti-cuti Malaysia khas untuk penjawat awam yang telah dilancarkan pada 3 September 2020 yang lalu. Kita yakin insentif-insentif yang dilaksanakan ini akan dapat melonjak dan menyemarakkan semula industri pelancongan domestik negara. Pada masa ini juga, MOTEC telah meneroka cara kreatif untuk menerima kehadiran pelancong asing secara berfasa dan bersasar dengan destinasi-destinasi negara luar yang dikategorikan sebagai hijau. Cadangan ini akan diperhalusi oleh kementerian dan agensi lain yang berkaitan seperti Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pengangkutan bagi dipertimbangkan untuk dilaksanakan apabila tiba waktu yang bersesuaian kelak. Seterusnya, Tuan Diri Pertua, MOTEC sebenarnya komited dalam membangun dan menaik taraf lokasi-lokasi baharu dan sedia ada yang menjadi tumpuan pelancong di seluruh negara. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan kepada kerajaan yang memperuntukkan sejumlah RM50 juta untuk kerja penyelenggaraan dan baik pulih kemudahan pelancongan melalui bajet 2021. Dalam hal ini, MOTEC sentiasa bekerjasama rapat dengan kerajaan-kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan bagi mengenal pasti produk-produk pelancongan yang baru serta memastikan produk pelancongan sedia ada dilestarikan. Cadangan menambah baik infrastruktur kemudahan pelancongan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kota Belud, Yang Berhormat Kuala Krai dan Yang Berhormat Bacok akan dibawa untuk dibincang, diperhalusi dan dipertimbangkan bersama dengan agensi-agensi kerajaan pusat dan negeri yang berkaitan. Seterusnya, cadangan peruntukan tambahan kepada kraftangan Malaysia untuk program reskilling and upskilling. Tuan Diri Pertua, beberapa yang hormat telah mengemukakan dan membangkitkan beberapa isu yang menyentuh sektor kebudayaan. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, MOTEC sentiasa memberi penekanan kepada program pembangunan, pemasaran dan promosi seni, budaya dan warisan dalam usaha memperkasakan industri kebudayaan. Di bawah bajet 2021 yang diumumkan tempoh hari, beberapa inisiatif telah dirangka seperti pemuliharaan dan pemeliharaan bangunan warisan kebangsaan sebagai ikon pelancongan, penambahbaikan dan promosi kampung-kampung budaya serta usaha sama dengan platform e-commerce bagi merancakkan transaksi dalam talian. MOTEC juga akan bekerjasama dengan Kementerian Sumber Manusia bagi program reskilling dan upskilling di bawah tabung pembangunan sumber manusia HRDF. Selain itu juga, MOTEC akan turut menyokong inisiatif Kementerian Pengajian Tinggi bagi program perantisan yang menawarkan insentif kepada majikan swasta bagi setiap graduan baharu yang menyertai syarikat berkenaan. Saya beri peluang tadi kepada Yang Berhormat
Simpang Renggam. Terima kasih. Dan saya juga ingin bertanya, Pontian. Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri dan Tuan Speaker. Kita mengucapkan tahniahlah kepada kementerian kerana telah memberikan banyak insentif kepada pengusaha-pengusaha industri pelancongan untuk menggalakkan lebih banyak pelancongan dalam negara. Cuma daripada apa yang kita lihat, banyak insentif tersebut ianya tidak memberikan sebarang perhatian kepada pengusaha taman-taman tema dan hiburan keluarga. Dan kita tahu baru-baru ini MAAFTA iaitu Persatuan Pengusaha-Pengusaha Taman Tema dan Hiburan Keluarga telah mengemukakan mereka punya saranan terhadap kementerian bahawa mereka agak terpinggir dan bagaimana kesan daripada CMCO baru-baru ini dari bulan Oktober hingga November saja dianggarkan mereka kerugian 520 juta ringgit. Dan kita tahu kita perhatian bukan hanya kepada para penggiat industri tersebut semata-mata tetapi kepada golongan pekerja yang ramai di antara pekerja dan staf mereka terdiri daripada golongan B40. Jadi apa pandangan Yang Berhormat Menteri? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Simpang Renggam. Sebenarnya memang betul pun memang mereka banyak mengemukakan kepada kita mengenai kesukaran, mengenai kerisauan mereka dan minta kita membantu. Cuma apa yang kita lakukan di sini ialah kita cuba membawa perkara ini kepada kerajaan negeri. Sebab kuasanya di bawah, kuasa cukai itu adalah di bawah kerajaan negeri. Dan kita mengusahakannya dari dahulu lagi dan insya-Allah kita akan seterusnya akan mengemukakan perkara ini kepada kerajaan negeri. Kita turut merasa apa yang mereka rasai, Yang Berhormat. Tetapi itu bukan dalam bidang kuasa Motek di HQ di sini, ya. Tapi memadailah apa yang saya nyatakan tadi, kita memang mengemukakan perkara ini kepada kerajaan negeri juga. Ya, Yang Berhormat. Menteri. Ya, bagi chance saya pula. Simpang Renggam bagi Pontian pula. Bagi Pontian dululah. Kalau ada masa lagi, saya bagi peluang lagi. Tak, sebab tadi jawapannya saya rasa tidak berkaitan dengan soalan yang saya tanyakan. Tak apalah. Dia bukan berkaitan cukai. Tetapi tadi apa lagi? berkaitan dengan insentif kepada mereka. Ya. Kita tahu tadi diberikan insentif kepada hotel, minta maaf saya. Insentif kepada penerbangan, tetapi tiada insentif kepada pengusaha Yang Berhormat, taman tema. Sebenarnya insentif itu tak disebutlah macam tu terus kepada taman tema. Tapi ke tempat-tempat pelancongan ini memang ada voucher-voucher. Minta maaf tadi saya berfikir sebab memang tema-tema ini adalah satu produk yang sentiasa telah registered in my mind because they have been asking for assistance. But anyway, dari segi bantuan itu insya-Allah lah diskaun voucher. Cuma kalau mereka beroperasi, maka kita akan secara tidak langsung akan terus memberikannya kepada pihak-pihak industrinya, ya. Insya-Allah. Yang Berhormat, terima kasih kerana membawa perkara ini. Sorry, my mind was on something else. Terima kasih. Okey, boleh. Pontian. Ya, mungkin dalam ucapan bajet ada satu peruntukan yang besar kepada kementerian yang mungkin Menteri Keuangan tak sebut, iaitu satu one-off 200 juta dipanggil Pelan Pemulihan Pelancongan. Adakah Yang Berhormat Menteri boleh bagi kita sedikit sebanyak perincian apa dia yang 200 juta ringgit one-off untuk Pelan Pemulihan Pelancongan itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Itu yang tak disebut dalam dalam bajet oleh Yang Berhormat Menteri kerana masa beliau telah begitu limited. Beliau ada menyentuh mengenai dalam sebenarnya 200 juta tidak disentuh. Ada juga kraftangan yang tidak disentuh. Tapi yang kraftangan tadi saya sebutkan yang 500 ribu ringgit itu. Dari segi 200 juta itu adalah ia termasuk diskaun-diskaun untuk penginapan di hotel, ia untuk diskaun untuk mereka yang bercuti berkeluarga, dia termasuk untuk kraftangan, termasuk juga untuk MICE, meeting, incentives, ada juga untuk penerbangan, untuk kereta api, untuk pengangkutan, semua itu. Ada 7 sektor yang yang berkaitan yang di bawah 200 juta itu, Yang Berhormat. Kerana kita diminta untuk menggunakan 200 juta untuk menggunakan voucher diskaun untuk membantu dan menggalakkan
orang-orang kita, rakyat kita untuk pergi bercuti, sehingga apabila tiba masanya nanti mereka boleh bercuti, mereka akan boleh menggunakan segala voucher yang ada untuk membantu mereka, ya. Terima kasih. Yang Berhormat, balik pulau, balik pulau. Silakan. Boleh? Yang Berhormat, tadi ada sebut tentang travel bubble, domestic travel bubble, dan tidak menyentuh tentang travel bubble antara negara asing. Saya lihat bahawa pelancong daripada Singapura setiap tahun kita ada lebih daripada 10 juta pelancong Singapura yang datang ke Malaysia. Dan ada beberapa kawasan hijau di Malaysia yang tidak semestinya bila sebut travel bubble antara Singapura dan Malaysia, kita hanya kita tumpukan hanya kepada beberapa bandar ataupun beberapa kawasan ataupun point-to-point travel bubble. Yang saya cadangkan supaya dibuat point-to-point travel bubble antara Singapura dengan Langkawi. Langkawi tidak ada kes COVID dan is kawasan hijau. Dan they can fly direct daripada Singapura ke Langkawi ataupun ke Terengganu ataupun tempat-tempat yang green zone ini, dan boleh diadakan satu SOP yang terkawal yang membolehkan pelancong asing seperti Singapura datang ke sini. Sebab kita tahu bahawa tahun lepas saja pendapatan pelancongan daripada pelancong asing sebanyak 86.1 bilion. Dan tahun ini boleh dikatakan kurang daripada 2 bilion atau 4 bilion. Jadi kita tengok bagaimana dengan penurunan pelancong asing akan mengakibatkan sektor pelancongan negara terkesan. Tolong jelaskan. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pelik Pulau. Sebenarnya sudah saya sentuh tadi masa saya menjawab soalan-soalan mengenai travel bubble ini. Namun begitu saya boleh ulangkan. Sebenarnya kita bila-bila masa saja kita sudah bersiap sedia untuk urusan travel bubble luar negara. Seperti yang disebutkan tadi, Langkawi dengan Singapura. Cuma kalau negara kita sudah buka border tu, Yang Hormat perlu faham juga, kita bukan kuasa kita untuk membuka border. Sempadan ini. Sempadan ini bukan di bawah kuasa kita, dia di bawah kuasa kementerian yang lain. Itu pun ia mengambil kira keselamatan dan juga keseluruhannya keselamatan dalam negara kita. Sama ada Singapura sudah bersedia untuk membuka ataupun tidak, dengan juga Malaysia. Tetapi dari segi SOP-nya kita sudah bersiap sedia. Tapi saya juga nak nyatakan di sini Yang Berhormat Balik Pulau, kita sudah ada beberapa perjanjian dengan Singapura, tapi untuk essential services, ya. Saya rasa Yang Berhormat pun mengetahui semua ini. Terima kasih. Biar saya menutup dulu Yang Berhormat Tuan Dipertua. Tuan Dipertua, sebelum saya Menteri, boleh saya tanya sesi soalan? penggulungan perbahasan belanjawan 2021, peringkat dasar bagi Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya pada hari ini. Suka saya mengajak ahli-ahli Yang Berhormat dan seluruh rakyat Malaysia di luar sana untuk bersama-sama semarakkan semula pelancongan domestik dan pelancongan seni dan kebudayaan kita. Dengan ini, Tuan Dipertua, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan kepada semua ahli Yang Berhormat yang telah mengemukakan pandangan, teguran, saranan dan cadangan dalam memajukan sektor pelancongan seni dan budaya negara. Berikan sokongan, satukan sukma, bukti kejayaan bajet dicipta, sektor pelancongan manfaat diterima, perkukuh budaya tidak dilupa. Mana yang tak disentuh, insya-Allah kita akan beri melalui handset kita, ya. Terima kasih.